رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا يا الله، اللهم افتح علينا يا الله، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا. Syukur Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama dalam ruangan ini. InsyaAllah kita akan mulakan itu daripada muka surat 200 atas tajuk doa Rasulullah SAW sebelum selepas makan. Okey, kita jemput Tuan kita. Qari'ah. Pembaca berdaftar. Registered. Jangan lagi tu. Ini Izzah ke Siti Fatimah ke? قارئة الشمائل المحمدية في هذا اليوم. Okey. فلتفضل فائزة. فلتفضل. Terima kasih Ustazah dan kawan-kawan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk bab ke-28 muka surat 200 bawah tajuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan selepas makan. Okey. Bacalah bismillah sebelum makan. Ustazah tak ada Ustazah cari buku kat bawah. Ada. Bab hadis awal lagi ni. Ya, okey. Mana? Okey. Okey. Bacalah bismillah. Dah baca dah? Ya. Bacalah bismillah sebelum makan. Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqarraba ta'aman falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna ولا أقل بركة في آخره فقال يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. Suatu ketika kami hadir di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibawakanlah hidangan ke hadapannya. Tidak pernah dah kulihat makanan yang begitu pada masa yang lain. Kerana ketika kami mula hendak makan, nampak makanan tersebut begitu banyak berkat dan pada akhirnya selepas makan tidak wujud lagi keberkatan di dalamnya. Dengan rasa hairan daku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Baginda menyatakan, kita telah mulakan makan dengan bismillah, tetapi selepas makan apabila seorang telah menyertai kita makan tanpa membaca bismillah, maka syaitan juga duduk menyertai kita untuk makan. Catatan. Mengikut kebanyakan ulama, syaitan juga makan seperti kita dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis yang dinukilkan di atas menyatakan hanya memadai menyebut bismillah sahaja. Namun, jika bismillah itu disebut sepenuhnya adalah terlebih baik lagi. Hendaklah disebut secara kuat agar dapat mengingatkan saudara-saudara kita yang terlupa. Penjelasan yang seperlunya. Jelasnya, daripada yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu berkelakuan seperti manusia dan mencari setiap peluang yang ada untuk berenak-enak dengan makan,
minum, melakukan hubungan kelamin dan lain-lainnya jika manusia itu lupa atau tidak membaca bismillah. Musuh itu akan segera merebut peluang tersebut untuk bekerjasama dengannya melakukan perkara tersebut. Lihatlah peraturan daripada pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah mengajar pertama ialah dengan memberi salam, kemudian masuklah ke rumah. Bacalah bismillah, kemudian mulakanlah makan. Mulakan doa lalu pergi tidur. Begitulah juga bacalah doa ketika kemudian bersatulah dengan isteri. Tetapi manusia masuk ke rumah tanpa memberi salam dahulu. Dengan demikian, syaitan dengan beraninya akan masuk ke rumah dan bertenaga melakukan segala perbuatan yang jelek itu. Jika tidak ada nama Allah ketika makan dan minum, syaitan akan bersama-sama. Jika doa terlupa ketika tidur, syaitan pun sama-sama tidur. Begitulah juga jika tidak berdoa ketika bersatu, syaitan juga berkongsi di dalamnya lalu menghasilkan benih yang menjadi anak. Anak yang lahir hasil daripada perkongsian syaitan ini dikenali sebagai muqarribun. Fikirlah sahaja betapa syaitan dapat segala-galanya di dalam rumah. Makanan, minuman, tempat tidur dan lain-lain keperluan sehingga isteri untuk ditiduri. Dengan ini, manusia itu dikuasai sepenuhnya oleh syaitan sehingga dia tidak berupaya lagi melakukan ibadah kepada Allah lalu cenderung ke arah rentak dan perilaku syaitan. Jadi, cara yang terbaik untuk menentang hayunan syaitan serta melemahkan kekuatannya yang besar serta melindungi diri daripada tipu dayanya hanyalah dengan mengingati Allah, membaca bismillah dan lain-lain doa khusus untuk setiap perbuatan dan keadaan. Jika terlupa membaca bismillah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa jika seseorang itu lupa membaca bismillah lalu teringat kemudiannya, maka bacalah bismillah Awwalahu wa akhirahu. Kita kadang kita dengar orang baca awalihi, salah lah dari segi grammar lah salah. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Dengan makna bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Asal dia ada fi. Bila dibuang fi, dibaca dengan awwala. Bismillah pada awalnya. Bismillah dengan nama Allah. Okey. Dengan nama Allah, dia yang awal dan dia yang akhir. Makan dengan tangan kanan dan mulakan makan makanan yang berhampiran. Umar ibnu Abi Salimah radhiyallahu anhu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat makanan di atas saprah berhampirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anak, marilah dan makanlah dengan menggunakan tangan kananmu makanan yang di hadapanmu." Catatan. Sementara membaca bismillah adalah sunnah menurut semua ulama, maka makan dengan menggunakan tangan kanan juga adalah sunnah menurut sebahagian besar ulama. Malahan, menurut sebahagian daripada mereka, makan dengan tangan kanan dikatakan wajib kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan menggunakan tangan kiri. Kisah tauladan ini telah termaktub di dalam hadis. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat seorang sedang makan dengan tangan kiri lalu menyuruhnya makan dengan tangan kanan. Tetapi orang ini berdegil dan berkata dia tidak boleh makan dengan tangan kanan. Lantaran itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan. Okey. Semoga kamu juga tidak dapat makan pada masa akan datang. Selepas itu,
Tangan kanannya tidak dapat diangkat ke mulut pun. Begitu juga seorang wanita telah dilihat sedang makan dengan tangan kirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuknya lalu mati akibat wabak. Ya Allah. Makan dengan tangan kanan adalah sunnah menurut sebahagian besar ulama. Maka hendaklah kita berwaspada dan berhati-hati tentangnya. Tetapi sekarang orang ramai tidak lagi mempedulikan arahan ini. Khususnya ketika minum penggunaan tangan kiri menjadi suatu perkara biasa sahaja. Merebak macam wabak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Begitulah juga makan mendahului di sebelah hadapan kita adalah perbuatan sunnah. Doa selepas makan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa setelah sudah makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang demikian. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya sudah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan dan minum dan menjadikan kita orang-orang Islam. Catatan. Jelasnya, memuji Allah selepas makan adalah wajar kerana kita telah selesai makan. Sementara itu pula, selera kita terpenuh kerananya. Malahan pula, inilah masanya kita patut bersyukur lantaran ia juga adalah selaras dengan anjuran Al-Quran yang menyebut, jika kamu bersyukur kepadaku, akan ku tambah lagi nikmat ke atasmu. Tambahan perkataan Muslim di dalam doa tersebut adalah dengan alasan bahawa nikmat yang diperolehi dari segi rohaniah juga disatukan dengan nikmat-nikmat yang diperolehi oleh kehendak-kehendak zahiriah. Pada hakikatnya, Islam itu sendirilah yang menjadi penyebab bahawa tersedianya bekalan dan penyediaan makanan dan minuman tersebut. Untuk itu, selayaknya lah kesyukuran itu diberikan kepada Allah. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila seprah diangkat, maka berdoalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang berikut. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbana. Segala puji bagi Allah yang tidak terhingga, yang bebas daripada segala sifat jelek, berkat di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kami dinafikan dan diabaikan daripadanya. Lantaran itu, terimalah doa kami. Tidak keberkatan dalam memakan tanpa bismillah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan bersama-sama 6 orang sahabat. Maka lalu disertai sama oleh seorang badui. Lalu si badui tadi menghabiskan seluruh makanan tadi dengan 2 kali suap sahaja. Dengan itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia memulakan makan dengan membaca bismillah, makanan ini akan mencukupi untuk semua orang. Masya-Allah. Catatan. Disebabkan orang Badui itu tidak membaca bismillah, maka makanan tersebut dikongsi sama oleh syaitan lalu menghabiskan kesemua makanan. Akibatnya makanan menjadi kurang. Ustazah ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Jelaskan. Okay. Allah menyukai orang yang bersyukur.
Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Allah Azza wa Jalla sangat suka akan amalan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah pada setiap suapan makanan dan setegukan air. Ringkasan sunnah makan. Sunnah membasuh tangan sebelum makan. Janganlah mengelap tangan selepas membasuhnya untuk menghadapi makanan. Bacalah bismillah sepenuhnya sebelum memulakan makan. Walaupun sekadar bacaan bismillah sahaja, maka sunnah telah sempurna. Jikalau seorang itu terlupa membaca bismillah pada permulaannya, maka bacalah ketika teringat. Bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Dengan nama Allah, dia yang awal dan dia yang akhir. Yang keenam, suapan hendaklah kecil-kecil. Ketujuh, biasakanlah mengguna 3 jari untuk makan. Yang ke-8, makanlah dengan tenang. Yang ke-9, makanlah dengan tangan kanan. 10, makanlah makanan yang di hadapan kita. 11, jemputlah makanan di hadapan kita di sebelah bawah, bukan dari tengah makanan. Kerana berkat Allah turun di tengah-tengah makanan. Jikalau makanan tersebut berjenis-jenis, misalnya daging, kentang, tomato, labu dan sebagainya, maka bolehlah mengambilnya dari arah mana pun. Boleh membaca Alhamdulillah pada setiap suapan. Nombor 14. Jikalau reja makanan terjatuh, bolehlah diambil dan dimakan. Kerana jikalau tidak, syaitan akan mengambil berkatnya. 15. Bacalah doa selepas makan. 16. Jikalau kita tidak membacanya, syaitan akan berkongsi dan mengambil berkat daripadanya. 17. Bekas makanan hendaklah selalu bersih. 18. Basuhlah tangan selepas makan dan elaplah dengan kain. Semoga Allah mengurniakan kita rahmatnya untuk meneruti cara seperti yang di atas. Amin. Amin. Banyak ya. Tersusun. 18. Tersusun. Ustazah, Ya. nak tanya sikit Ustazah. Dia yang kita sebut langsung Allah barik lana kan? Maknanya kita mula dengan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Yang kita dulu diajar Allah barik lana fima razaqtana qina adzabannar tu. Dalam ni dia tak sebut pula. Tapi memang ada orang kata Allah barik lana bukan menghadapi makanan saja. Macam mana Ustazah penjelasan Ustazah? Itu bila menghadapi makanan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bila kita duduk menghadapi makanan. Mula-mula lah Kak Mun. Sebelum kita Mana? baca bismillah nak suap tu. Kan Ustazah, lepas tu Tidak ini. Mana bismillah tu tidak boleh kita tinggalkan sebab bismillah ni kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta' atau abtar. Tiap-tiap apa yang kita nak buat, apa kebaikan yang kita nak buat, termasuklah juga makan ni. Apa kita nak buat mesti dimulakan dengan bismillah. Dan diiringilah dengan Allahumma barik lana, doa seterusnya. Tapi bismillah jangan tinggal. Dalam awal kena bismillah. Perbuatan yang baik yang kita nak buat kan. Dan yang saya tertarik dengan nombor 13 Ustazah. Boleh membaca Alhamdulillah pada setiap suapan. Lalunya yang saya dengar, kita baca bila kita nak suap Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillah. Lepas tu bila kita dah telan, Alhamdulillah. Lepas tu nak suap lagi satu Bismillah. Tapi kat sini dia kata maksudnya membaca Alhamdulillah setiap suapan pula. Dia setiap makanan yang kamu capai tu lain-lain makanan kan? Kan nasi, ikan, ambil lauk tu kena sebut Alhamdulillah juga ke? Syukurlah dapat makan. Setiap suapan tu bersyukurlah.
Bismillah Dapat cuma baca bismillah. sekali ya masa nak makan tu kan. Masa kita nak makan tu. Alhamdulillah yang disebut sini tu. Alhamdulillah. Bacaan daripada setiap suapan. Hmm. Maksudnya bercanggah lah, berbeza lah dengan yang saya dapat info sebelum ni kan. Setiap suapan dimulakan dengan bismillah. Bukannya alhamdulillah. Jadi lebih logiknya kalau dikirakan ini lagi inilah kan, sebab kita dah mulakan dengan bismillah di awal lagi kan. Alhamdulillah tu kita bersyukur lagi lah kita dapat lagi makan kan. Dapat setiap suap, banyak suap lah makan tu. Okey. Ada apa lagi Yang ke mana? Yang ke 14 tu. Jikalau reja makanan terjatuh, Baki bolehlah makanan reja. dimakan kerana jikalau tidak syaitan akan mengambil berkatnya. Itu macam mana tu? Makan berhati-hatilah Ustazah. Jangan bersifat-sifat. Kita berhati-hati, jangan bagi tampar bila Yang tumpah. Ada orang makan kan dia kena tampung lagu ni. Dia suka kalau makan tampung tangan dia lagu tu. Tak, biasanya kan kalau makanan jatuh kat bawah, kalau misalnya anak kecil yang makan, lalu saya dengarnya, jangan ambil, dah kotor. Kan? Tetapi kalau jatuh kat meja, takkanlah meja kotor kan. Kalau dikirakan boleh diambil dimakan. Kalau tak jin yang makan, apa syaitan yang makan. Putih jatuh ambil makan tak kotor pula. Sikit-sikit boleh lah kot. Kalau banyak-banyak kan pula kan. Takkanlah tumpah kuah nak ambil dah. Biasanya orang kata nama lagi reja. Jatuh lebihan. Jatuh sikit. Tapi pakcik kan orang tabligh. Bila orang tabligh, teliti sangat. Orang tabligh, ya Allah. Kalau boleh jangan jatuh keluar dari bekas pinggan kita kan. Kalau boleh. Dia orang makan, dia suka tampung dengan tangan macam tu. Lepas itu dia gunakan suapnya kecil-kecil, bukan suap yang genggam-genggam. Suap kecil-kecil supaya tak melimpah keluar masuk dalam mulut. Ustazah nak tanya lah, syaitan ni ada ke syaitan betina, perempuan, lelaki? Asyik cerita. Kita dah nampak Datuk, kalau Datuk nampak pengsan. Ada tak perempuan nak tanya? Kan bila kita baca doa betina. untuk masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Khubus syaitan jantan. Khaba'is, syaitan betina. Ada betina? Ada betina jantan ada. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk tandas tu. Khubus khaba'is perempuan. Itu jantan je. Habis tu Datuk dia nak membiak macam mana Datuk? Dia sama Dia makhluk ya kan? Kalau cerita dia sama, dia punya keperluan sama macam mana manusia. Lepas tu dah masuk tandas tu, sebelum masuk tandas tu bacalah, jangan bagi syaitan nampak aurat kita. Walaupun berkemban tu aurat nanti nampak lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Ya 21. Saya ingat dah. Anda ingat lah. La ilaha illahu. Betul Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Kalau kita nak buka kain kita pun baca yang tu. Tak semestinya kan Ustazah kan, tak semestinya masuk tandas lah. Bilik mandi pun lah, tak semesti tandas. Bilik mandi pun. Tak, dalam bilik tak, waktu Dalam kita bilik pun. baju pun. Supaya dia tak nampak, syaitan tu tak nampak aurat kita. Tapi kita dah biasa pakai kain basahan. Kalau tak ada tak boleh lah. Tak boleh lah. Geli kan. Malu dengan diri sendiri. Mesti nak ada kain batik basahan. Orang kampung tengok ada kain batik basahan sungguh macam tu. Okey. Sekarang apa cerita mangkuk pula ni? Okey. Kita masuk bab baru bab ke-29. Bawah tajuk mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan.
Mangkuk di sini bermaksud sebagaimana yang didapati di dalam hadis sebagai bekas untuk minum. Mangkuk kayu. Diriwayatkan oleh Thabit radhiyallahu anhu bahawa akhraja ilaina Anas bin Malik qadha khashabin ghalidhan mutabbiban bijadidin faqala ya Thabit hadza qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu telah mengeluarkan mangkuk kayu yang ada lilitan besi lalu berkata, wahai Thabit, inilah mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan. Ulama menyatakan bahawa mangkuk ini daripada pusaka Nazir bin Anas dijual dengan harga 800,000 dirham. Imam Bukhari sempat minum di dalam mangkuk ini di Basrah. Tetapi sebahagian ulama berkata mungkin ini daripada mangkuk yang lain. Penjelasan yang sepenuhnya. Allamah Baijuri rahmatullahi alaihi menyatakan pada muka surat 100 di dalam kitabnya bahawa selain daripada mangkuk ini terdapat lain mangkuk. Nama mangkuk-mangkuk tersebut ialah Rayyan, Mu'tij, Qadi, Mu'azzab. Betul ke Ustaz? Qadi, Mu'azzab. Qadi, Mu'azzab. Terdapat juga mangkuk kaca. Okey, kegunaan mangkuk. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. Aku telah memasukkan segala benda yang boleh diisikan ke dalam mangkuk ini seumpama air, nabiz, madu dan susu untuk dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan. Nabiz adalah minuman ringan yang dibuat daripada tamar atau anggur. Tamar atau anggur direndam ke dalam air sehingga air tersebut menyerap keluar bahan daripada tamar atau anggur. Ini dipanggil nabiz. Ini adalah suatu minuman segar dan enak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendangkan tamar pada waktu malam dan akan minum pada waktu pagi. Kadangkala air ini digunakan pada hari kedua dengan syarat ia tidak akan bertukar menjadi benda yang memabukkan kerana ini akan menjadi haram. Penjelasan. Daripada mangkuk yang sama itu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air, susu, madu, obat dan juga minuman segar Nabi. Semoga Allah mengurniakan kita rahmatnya agar dapat melakukan amalan yang sangat sederhana ini. Amin. Nabis, tak tahu pula saya. Wak Raja On suka rendam kurma dalam air. Tahu saya tahu dia. Bila dia nak makan kurma, dia minta air, kemudian kurma yang itu dia rendam dia dulu. Direndamnya dulu. Memang dia punya habit macam tu tau. Baru saya tahu ini dipanggil Nabis. Tak tahu kenapa. Dia suka rendam kurma tu sebab dia nak kurma tu macam bila dah rendam kurma tu macam terbuka dia punya kulit di luar tu. Kulit di luar tu dia minum air dan isi tu. Sampai sekarang dia macam tu. Nabis nama dia. Nabis. Tapi jangan dicampur dengan anggur kalau nak buat anggur. Tak ada dia macam tu saja. Nak kena beritahu dia. That is dia punya habit minum. Nabis segar. Segar. Mungkin itu yang buat dia suka. Lagi satu kalau ikutkan kajian Kak Mun, Ustazah, pasal nabis ni sebab saya kan gastrik kan. Jadi nabis ni memang amalan saya lah. Kalau buah tu kita rendam, maksudnya segala isi kandungan dia punya magnesium, zat-zat dia tu dah terkeluar dan bila kita minum air cepat serap dalam badan. Itu sebab kalau kebiasaannya gastrik, kalau tiba-tiba malam tu rasa lapar, memang dah tersedia dah. Ambil je minum. Kita cepat rasa.
Oh, saya tak. Saya kalau lapar saya makan itu kurma tu. Alhamdulillah. Lepas tu saya bilang dengan air minum. Sebelum Macam tidur tu. memang saya dah rendam. Betul, kenyang. Betul. Betul kenyang. Sebelum tidur rendam, lepas tu pagi, lepas sarapan tu rendam untuk Dia minum. tak boleh dapat gastrik. Tak boleh dapat gastrik. Jadi orang kata, tidaklah orang, saya kalau dah datang, tiba-tiba datang lapar dia, angin tu, memang orang kata, time tu lah nak makan. Kena isi. Jadi kalau minum macam tu, dia cepat serap. Cepat terasa kenyang. Oh, habis. Oh, memang ni. Awak ni kegemaran nampak macam tu, baru tahu. Okey. Okey, jom masuk bab yang ke-30. Buah-buahan Bab pula. yang ke-30, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timun bersama tamar. Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa لقد كان النبي يأكل القثاء بالرطب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan timun bersama tamar. قثاء. Catatan. Kisah ni timun ni. Catatan. Timun mempunyai sifat sejuk sedangkan tamar mempunyai sifat panas. Dengan makan kedua-duanya dapat mengimbangkan kedua-dua sifat tersebut. Dapatlah juga dipelajari melalui hadis ini bahawa asal, sifat dan kesan makanan perlulah juga diambil kira. Keduanya adalah timun itu tawar sedangkan tamar itu manis. Jadi, tatkala memakan timun itu bersama tamar, ia juga terasa manis. Ya. Penjelasan. Jelasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan sifat-sifat sesuatu itu. Disebabkan timun itu bersifat sejuk, ia boleh menyebabkan kesejukan dan radang. Untuk mengelakkan penyakit-penyakit yang terhasil daripada kepanasan, maka tamar dimakan bersama timun untuk menjadi suatu makanan yang bersifat sederhana yang baik untuk kesihatan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ada juga makan tamar bersama mentega supaya panas yang dihasilkan oleh tamar dapat ditawarkan dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada badan. Daripada perubatan kenabian ini, dapatlah dibuktikan bahawa dengan mencampurkan setengah makanan yang lain, maka sifat kemudaratan makanan tersebut dapat dihapuskan lalu menjadi manfaat. Terbuktilah bahawa baginda sendiri merupakan ahli pemakanan tersendiri. Pakar di dalam memilih makanan serta mencampurinya dengan yang lain sehingga dapat melenturkan sifat sejuk dan panas makanan tersebut sehingga menjadi makanan berkhasiat serta bermanfaat untuk memelihara badan daripada terkena penyakit. Okey. Ada Kak Mun nak cakap? Ya, timun sejuk kan. Tadi mak-mak kita kata timun sejuk kan. Campur dengan tamar ya. Tamar tu, tamar bukan sebarang tamar, tamar rotab. Rotab. Sedapnya rotab. Rotab tu yang segar tu kan, bukan yang kecut tu, yang segar. Yang lembut manis. Yang bertangkai. Lembut manis. Dia lembut manis. Lembut. Okey. Bukan yang keras, yang lembut. Yang Iran banyak jual tu kan. Yang lembut rotab. Sayyidatina Maryam masa dia nak bersalin pun kan dia ada sebut rutab dalam Al-Quran. Rutaban janiyya, rutab, bukan rutab. Maksudnya buah fresh lah kan. Buah yang fresh tu bukan yang kita sekarang ni dapat buah kering. Bukan juga fresh. Yang lembut tu, yang kulit dia lembut tu kan. Masalah makan saja dia lembut. Dia lembut. Dia fiber dia lembut. Yang ada lagi satu keras tu, yang warna kuning tu, ingat tak kita rendam dalam air susu, nanti susu tu akan menjadi kuning. Itu lagi sedap minum. Susu tu sedap minum. Dia punya gula tu mix memang sedap. Tinggal timun tu makan dengan
Satu kita makan sate dengan timun. Ustazah. Nah. Kan? Sate bakar, sate kambing panas. Kena apa dengan timun? Timun dan bawang. Sejuk dengan bawang lah, dengan bawang. Timun dan bawang untuk apa ni? Apa kontraskan dia punya apa kan? Yalah. Mesti sebab ya. Okey. Sekarang jadi apa? Temikai kasturi. Mana satu dia? Tembikai kasturi dengan tamar baru masak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Ra'aitu Rasulullah yajma'u bainal khirbiz warrutab. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampurkan tembikai kasturi dengan tamar yang baru masak. Tembikai kasturi itu mana? Ada nama no? Kasturi pula tambah mikai. Temikai kasturi yang mana satu ya? Kalau ikut dalam gambar ni nampak macam temikai merah lah Ustazah. Biasa je kan? Biasalah. Ya ada temikai kuning kan? Temikai kuning ni temikai kasturi. Kita nak tahu juga ya. Tak tahu ya. Tak tahu lah. Oh ni kena tanya Mardi ya. Sebab kita baru dengar temikai kasturi. Kan temikai kasturi baru dengar. Ya. Sedap lah kalau gitu. Okey, cuba kita tengok nota kaki tentang penyakit-penyakit yang terhasil daripada kepanasan ni kan tadi. Nombor 3 tadi. Okey. Catatan kaki untuk nombor 1. Guru mursyidku Khoja Ghulam Muhammad Al-Mujaddidi Al-Naqsyabandi Al-Kabuli meninggal dunia di Malir, Karachi pada 1952, keturunan daripada Hadrat Mujaddid Afsani Syekh Ahmad Sirhindi. Beliau telah menghabiskan hidupnya di kota-kota suci Mekah. Memberitahuku pada tahun 1948 bahawa makan tamar ketika cuaca panas boleh menyebabkan pendarahan. Sebab tamar panas kan dia kata. Saya makan timun. So, catatan. Sebahagian ulama menyatakan bahawa bukannya tembikai kasturi tetapi tembikai biasa kerana tembikai kasturi bersifat panas. Namun bukanlah kerana alasan tersebut yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Mungkin jugalah disebabkan tembikai kasturi sedikit tawar rasanya. Maka baginda makannya bersama dengan tamar. Pada hari ini juga makanan yang tawar dimakan bersama kita. Maksudnya baru tahu tembikai ni ada 2 jenis. Ada. Bapak saudara saya kan dia tahu tawar kan. Dah siap potong-potong kan. Ambil gula dia tabur dekat tamar tu. Bila orang makan ada sedapnya, manisnya dia tak tahu je. Lepas tu baru dia kata dia tabur gula. Tapi kalau tahu peti sejuk lagi sedap Mun. Yalah memang. Okey. Okey, doa apabila menerima buah-buahan. Abu Hurairah doa ni. Okey. Doa apabila menerima buah-buahan. Abu Hurairah telah menukilkan sebagaimana yang berikut. Apabila para sahabat melihat buah yang baru masak, mereka akan membawakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, baginda akan berkata. Panjang makna doa dia. Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'auka lil Madinati bimisli ma da'aka bihi li Makkah wa mislihi ma'ahu. Qala summa yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika at-tamr. Wahai Allah, berkatilah kami melalui buah-buahan kami. Wahai Allah,
limpahkanlah keberkatan melalui kota kami. Wahai Allah, berkatilah kami melalui cupak dan gantang kami. Wahai Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, teman dan nabi-Mu, dan sesungguhnya beliau telah berdoa kepadamu untuk kesejahteraan kota Makkah. Dan kesungguhnya aku berdoa kepadamu untuk kota Madinah sebagaimana yang dipohonkannya kepadamu untuk kota Makkah dan yang seumpama dengan itu. Kemudian baginda akan memanggil anak-anak yang paling kecil yang terpandang olehnya lalu memberikan buah-buahan itu kepada mereka. Catatan. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seperti berikut. Maka penuhilah hati-hati sebahagian manusia dengan kasih sayang terhadap mereka, yakni orang-orang Mekah, dan berilah rezeki mereka dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Rubai binti Mu'awwidh bin Afra menceritakan, بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قساء زغب وكان صلى الله عليه وسلم يحب القساء فآتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. Mu'adz bin Afra. Mu'adz bin Afra telah Mu'adz bin Afra telah menyuruhku membawakan baki yang berisi tamar yang baru masak. Di atasnya terdapat kitsa, timun-timun kecil yang berbulu halus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai buah kitsa, aku pun memberikan baki tamar itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu pula terdapat hadiah yang berupa perhiasan dari Bahrain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil hadiah itu dengan genggamannya lalu diberikan kepadaku. Catatan. Di samping khasiat-khasiat yang telah disebutkan di atas, mentimun yang dimakan bersama tamar akan menambahkan kesuburan badan. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau akan dihantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dinikahkan dengannya, ibunya memberi beliau makan mentimun dengan tamar segar agar beliau kelihatan sedikit subur. Itu besar. Kesannya beliau mendapati dirinya bertambah gemuk. Manis tengok glukos dalam tamar dengan timun tu. Glukosa. Diriwayatkan juga kadangkala makan mentimun dengan garam tetapi hadis ini lemah. Mungkin jugalah kadangkala tidak diragui bahawa baginda makan mentimun bersama garam dan kadangkala bersama tamar. Kerana kadangkala seseorang itu sukakan benda manis dan kadangkala benda yang agak masin-masin sedikit. Masih dari perawi yang sama. Iaitu Mu'adz bin أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bekas yang berisi buah tamar yang baru masak dan buah-buahan kecil berbulu halus untuk baginda. Lantaran itu, baginda memberikan kepadaku barang-barang perhiasan sepenuh tapak tangan atau yang merupakan emas. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan tembikai bersama-sama tamar segar. Catatan.
Terdapat juga di dalam hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sifat panas yang ada pada tamar menghapuskan sifat sejuk yang ada pada tembikai dan sifat sejuk yang ada pada tembikai mengimbangi sifat panas yang ada pada tamar. Kita belum pernah cuba ya makan timun dengan tamar. Saya heran mak saudara dia masa dia bersalin dia boleh makan tu temikai. Saya kata kita takut kalau makan temikai kan. Dia tak ada Saya apa-apa. Saya makan tak ada apa-apa. Temikai. Mungkin Sampai temikai tu sekarang panas ni, kan, no? Temikai itulah panas. nak kata temikai tak boleh makan. Ada kata sejuk. Sejuk saya tak. Temikai pun sejuk macam timun. Kan orang asma tak boleh makan kan. Tapi baru-baru ni doktor yang saya punya doktor RA dia kata boleh makan. Dia boleh makan. So selepas saya ambil darah, anak bawa saya pergi makan dulu kan. Dah ambil darah tu. Memang tak ada minum air. Makan temikai. Saya beli temikai yang dah siap-siap potong. Tak ada minum air. Minum temikai saja. Bila lepas ambil darah saya akan makan temikai. Okey, tak ada masalah pula. Alhamdulillah. Fatimah, boleh cuba Fatimah. Siti Fatimah Y. Baca bismillah. Tak terasa nikmat, no? Tak makan temikai nikmat. tak rasa nikmat. Sungguh nikmat tu siapa? Tak ada minum air lain. Temikai tu jadi air saja. Boleh cuba insya-Allah. Tak ada apa-apa pula saya. Ustazah, mungkin makcik Ustazah tu makan tembikai tu sebabkan orang dalam pantang kan dia ambil ubat-ubat panas. Mungkin bila dia ambil tembikai, dia boleh balancekan badan dia. Itu yang tak ada kesan apa. Mungkin lah. Dia tak ada apa. Kita takut. Yalah, macam kita pun duk makan ubat-ubat ni kan panas kan. Ubat kat ubat ni. Mungkin lah. Tengok orang dulu-dulu lagi pandai tapi tak pernah pun dia bercerita kenapa dia makan itu, kenapa dia ambil ini. Kan. Kajian tak ada orang nak buat kajian. Mungkin dia terdengar sunnah Nabi kot, makan tembikai bila ambil benda panas. Dia orang ada logik bagi dia orang. Dia lebih bergantung kepada logik akal. Okey, jom. Kataan Khizbir tadi kan? Khizbir tu tembikai kuning. Ni ada tafsiran kepada hadis tu. Dia kata Khizbir dalam hadis di atas menurut ulama bermaksud tembikai kuning. Maka hadis di atas memberi maklumat kepada kita bahawa Nabi SAW pernah menikmati buah tembikai kuning bersama dengan rutab. Tembikai kuning. Dia tak berapa manis sangat. Tembikai kuning. Betul. Okey, tembikai kuning. Kuning. Jadi sini Rasulullah ajar kita lah supaya kita seimbangkan lah kan. Mana ajar kita supaya dalam makanan tu seimbangkan lah. Antara panas, sejuk apa semua tu. Okey, jom. Bab ke-31. Minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minuman manis dan sejuk. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulw al-barid. Di antara banyak-banyak jenis minuman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling menggemari minuman manis yang sejuk. Hulwa tu manis. Manis. Ustazah, kalau duduk kat Arab tu macam mana dia orang nak sejukkan minuman dia tu? Cuaca pun dah panas. Maksud sejuk di sini mungkin bukanlah masuk dalam peti ais seperti sejuk. Jenis yang sejuk macam timun tadi kan. Tapi malam-malam kan sejuk di sana. Tengah malam kan. Ya, dia bekas tu. Bekas tu kan kantong. Ya, kalau negeri Cina dia ambil buah-buahan tu dia letakkan di dalam sel air yang mengalir. Batu-batu tu sekat dia letak kat situ bagi sejuk. Ya. Apa kata bila kita ada jamuan-jamuan makan, siapa boleh bawa timun dengan tamar? Buat tembikai dengan tamar.
Ustaz ingat tak di Mesir tu kan dia ada macam apa nama? Macam tabung gitu yang kita sini yang kat Perak tu apa? Apa ni? Keramik ke Ustazah? Bukan labu sayung tu. Labu dengan labu. Atau tu kalau kita buhai dalam tu dia Sejuk. Sejuk kan? Ya. Ya. Memang sentiasa sejuk. Betul. Labu sayung tu sejuk. Betul. Temikar pun sejuk. Temikar pun kalau letak air sejuk. Tu daripada tanah liat. Maknanya dia orang buat daripada tanah liat lah kono. Dia Betul. buat Betul. Simpan. air tu letak. Sejuk. Kalau kat Sudan pengalaman kat Sudan dulu, kalau tepi-tepi jalan tu kan dia buatkan bangku, lepas kan orang kat sana kan panas kan. Dan dia tepi-tepi jalan tu dia letakkan bangku, lepas tu dia buat bekas macam tempayan daripada seramik. Dia siap letak gayung. Lepas tu kan Kak Mun agaknya air tu top up tak pernah dibasuh bekas tu. Kita nampak dalam tu ada macam lumut-lumut halus dia macam beralun dalam air tu. Itu bila saya tanya orang yang bawa jalan tu, kaki tangan Petronas lah. Saya kata kenapa tak dibasuh, sebab kita rasa nak minum rasa macam tak larat lah, tahu lah. Tak, mula-mula tu tak tertelan. Dia kata pokok-pokok ni lumut-lumut ini adalah sebagai penawar untuk keracunan, takut ada air tu campur dengan racun. Sebab dia kan terdedah kan habuk kan. Dia kan terdedah kering habuk. Jadi kalau habuk tu masuk dalam bekas air tu mungkin akan jadi keracunan. Jadi lumut-lumut di tepi tu akan jadi penawar untuk penyerap. Itu kepercayaan dia lah kan. Dia penyerap abuk-abuk tu. Alah nenek-nenek kita dulu kan isi air dalam buyung. Kan? Buyung. Kita panggil buyung. Isi air dalam buyung. Memang sejuk. Nak minum air sejuk, ambil air dalam buyung. Ya, betul. Rumah ada buyung. Buyung. Sekarang ganti dengan peti ais. Saya ada buyung lagi. Tapi tak guna pun. Tak guna. Sejuk. Temikar. Okey, jom sambung. Catatan. Jelas daripada hadis ini, minuman itu bermaksud yang manis lagi sejuk. Mungkin jugalah sebagai air sarbat atau madu atau nabid, rendaman tamar. Dari segi Baginda tidaklah menumpukan perhatiannya terhadap masalah benda yang boleh dimakan. Baginda akan makan apa sahaja makanan yang boleh dimakan yang telah tersedia. Tetapi perhatian khusus diberikan kepada air yang sejuk dan manis khas dibawakan untuk baginda dari Syuqya, beberapa batu jauhnya daripada Madinah. Di dalam doa Nabi Daud alaihi salam, baginda meriwayatkan kata-kata ini. Ya Allah, kurniakanlah daku dengan cintamu yang terlebih besar daripada cintaku terhadap nyawa dan harta, isteri dan anak, dan juga cinta terhadap air yang sejuk. Bukan doa Nabi Daud kan? Doa Nabi Daud yang saya selalu baca tu. Yang saya selalu baca Allahumma apa ni? Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina. Tu dalam inilah makna tadi. Minal ma'il warid. Ma'il barid. Ma'il barid. Ayat sejuk kan? Lebih besar cintaku terhadap nyawa dan harta, isteri dan anak, dan juga cinta terhadap air yang sejuk. Baka ahabba ilaina min anfusina wa min ahlina, isteri, wa minal ma'il barid. Lebih cinta kepadamu daripada benda itu semua. Maknanya sekarang kalau zaman sekarang ni lah, air yang sejuk tu maknanya yang chill sajalah, yang ada ais lah, yang elok minum. Kan? Jangan letak air yang jenak ais lah. Itulah.
Chill lah, dia chill. Dia manis. Timun kan buat sarbat sedap timun. Isi timun. Timun kita ambil empulur, kita panggil empulur. Kita korek empulur dia saja. Yang isi itu kan kita buat acar kan. Kalau time-time kenduri kan kami dulu bila kenduri nak buat acar, timun buat acar, empulur kita kaut. Kita awak kemudian kita cincin hancur, tahu gula, tahu air sejuk lah. Buat minum. Itu sarbat. Sangat Sarbat. bagus. Sarbat nama dia. Menyejukkan, menyegarkan, segar. Kalau nak sedap, peras sedikit air limau kasturi. Ya, betul. Macam makanan Itu dulu-dulu kita memang buat lah sampai sekarang pun. Tapi anak-anak sekarang tak pandai makan Ustazah, Cik Jah. Yalah. Dia suka benda yang dia suka je. Kita tak buang makanan dulu, kita tak buang. Sebab bila nak buat acar, kita tak masuk empulur kan. Jadi takkan empulur nak buang. Sayang Ustazah. Itu jadi kita buat serbat, kita buat minuman untuk hidangkan orang-orang yang gotong royong. Kan? Sebab kita pakai timun saja. Itu dia. Timun. Timun Gula. kau ambil sik dia tu. Limau nipis. Limau nipis taruh gula. Cuba buat saya sedap. Saya dah minum dekat Indonesia ni. Kita buat kat sini. Sebab bila kenduri timun, memang empulur tu akan dibuang. Sebab kita nak ambil timun tu saja nak buat acar kan. Takkan sayang buang. Buat minuman sarbat. Itu dia. Okay. Cerdik lah hari ni. Tak adalah membazir kamu. Tak ada membazir. Dulu tak membazir. Okey. Yang sebelah kanan lebih berhak. Namun yang lebih tua terlebih utama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagai tengok tu bahasa dia. Yang دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه أنا تسبب وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. Daku bersama Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Di rumah Maimunah radhiyallahu anha yang merupakan emak saudara mereka sebelah ibu. Maimunah radhiyallahu anha membawakan susu di dalam mangkuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum daripadanya lalu menyuruhku. Sekarang yang berhak minum ialah kamu kerana kamu berada di sebelah kanan. Tetapi jika kamu ingin memberikan Khalid terlebih dahulu, maka berilah dia dahulu daripada dirimu sendiri. Daku tidak mahu memberi kepada sesiapa pun dahulu akan lebihan daripadaku. Jawabku. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang itu telah diberi minum oleh Allah Ta'ala, hendaklah dia berdoa dengan doa demikian. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah dengannya dan kurniakanlah yang terbaik, yang terlebih baik daripada ini. Apabila Allah mengurniakan susu, bacalah doa demikian. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah. Ya Allah, berkatilah ia dan tambahlah lagi dengannya.
Ini yang khas untuk susu ke Ustazah? Untuk ayam ni. Tengoknya dalam contoh ni. Kalau atas tu, wa'at'imna khairan minhu. Itu diberi Lepas minum susu kan. susu juga. Susu lah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar doa untuk kebaikan segala sesuatu dan untuk ditambah lagi dengan susu. Ini ialah kerana tiada benda lain yang dapat memberi dua fungsi kepada seseorang itu sebagaimana susu dan air. Catatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan mangkuk susu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kerana beliau berada di sebelah kanan dan adalah mustahab menurut hadis memberi keutamaan kepada sebelah kanan akan mangkuk minuman. Dan baginda meminta Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengutamakan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu kerana beliau terlebih tua. Pengajaran kenabian yang dapat diambil daripada sini ialah walaupun kita berhak terhadapnya, namun mengutamakan orang yang terlebih tua adalah lebih baik. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengetahui kelebihan saki-baki minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bau harumannya adalah timbul daripada kecintaannya yang sangat terhadap mendalam. Bau harumannya adalah timbul daripada kecintaannya yang sangat mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perasaan yang utama menguasai hati mereka. Lantaran itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minum terlebih dahulu lalu kemudiannya menyerahkan bakinya kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Okey, penjelasan yang seperlunya. Alasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mahu memberi saki-baki minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid Al-Walid ialah mungkin kedapatan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mangkuk tersebut. Para sahabat pernah berebut untuk mendapatkan air liur ini yang baunya seperti kasturi. Masya-Allah. Umdatul Qari jilid 111. Bukan satu ni. Jilid 3 ke? Tiga. 3. Muka surat 70. Allamah Suyuti telah menghubungkan hadis-hadis yang berkaitan dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il Ibnul Hajar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa suatu bekas air telah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkumur-kumur di dalam bekas tersebut. Lalu air ini dibuang ke dalam perigi yang hasilnya menjadikan perigi tersebut berbau seperti kasturi. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahawa terdapat sebuah perigi di dalam rumahnya yang pernah diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu air perigi itu menjadi tersangat baik. Tidak ada air perigi di Madinah yang semanis air yang terdapat di dalam periginya. Masya-Allah. Razina, hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa pada hari Ashura, baginda pergi berjumpa bayi-bayi yang sedang menyusu ataupun pergi menemui anak-anak Siti Fatimah radhiyallahu anha yang masih menyusu. Baginda akan memasukkan sedikit air liur baginda ke dalam mulut anak-anak tersebut lalu memberitahu mereka jangan menyusukan sehingga ke petangnya. Air liur yang berkat ini sudah cukup untuk mereka sehingga ke petangnya. Masa kenyang. Umairah binti Mas'ud radhiyallahu anha meriwayatkan 5 orang daripada kami semuanya perempuan pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sedang makan sekeping daging kambing.
Baginda mengambil seketul daripada mulut baginda lalu memberikannya kepada kami untuk dimakan. Setiap daripada kami memakan sedikit daripadanya yang hasilnya mulut kami tidak lagi berbau busuk sejak daripada itu. Masya Allah. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada seorang wanita selalu membebel, tidak berhenti-henti tanpa dapat mengawal dirinya. Beliau pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang baginda memakan daging kambing. Baginda memberi sekeping kepadanya. Wanita tersebut meminta daging yang ada di dalam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun memberikan yang itu kepadanya. Baginda pun makan lalu sembuh, yakni lidahnya tidak lagi asyik hendak bercakap sahaja, tetapi telah dapat dikawal. Allah. Amir Ibnu, ya Kak Mun ada nak cakap? Mujizat lah, mujizat Nabi. Dalam penyakit mulut hilang, bau mulut busuk hilang, air perigi jadi manis. Kan? Air perigi tu kiranya kan mata air tak putus-putus. Okay, Amir Ibnu Quraiz radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa daku membawa anakku Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umurnya baharu 5 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke dalam mulutnya. Selepas itu, disebabkan keberkatan yang terhasil di dalam mulutnya, jikalau beliau menghembuskan nafasnya ke batu, air akan muncul keluar daripada batu tersebut. Qasas Kubra muka surat 61 hingga 62. Di samping itu, terdapat banyak lagi kisah mengenai air liur dan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, bila mana cucunda baginda Hasan dan Husin menangis, baginda akan memasukkan lidah ke dalam mulut kedua-dua orang cucunya ini. Kedua mereka akan menghisapnya lalu diam kerana melaluinya lah mereka mendapat susu dan air. Susu dan air daripada lidah. Susu dan air. Patutlah yang tadi kan bila dia bagi baby-baby tu minum kan, dia kata jangan dia bagi susu sebab di dalam ludahnya itu dah terdapat susu dan air. Abdullah ibn ya Kak Mun? Sampai ke petang tak payah bagi susu lagi. Sampai petang. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu sedang duduk di sebelah kanannya dan saki-baki yang dimakan oleh baginda akan diberikan kepada beliau. Jadi, selain menunaikan hak orang yang di sebelah kanan, baginda juga mengajarnya menghormati orang-orang yang lebih tua. Penjelasan yang seperlunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya memberikan susu tersebut kepada Khalid. Syur ini walau bagaimanapun tidaklah mengekang seseorang itu. Hendaklah memikirkannya terlebih dahulu sama ada syur itu memberi manfaat atau mudarat. Lalu melakukan sesuatu yang dipikirkan terbaik untuk diri. Di sini juga Ibnu Abbas tidaklah rasa dirinya dikekang oleh syur tersebut. Pertamanya, beliau minum susu tersebut terlebih dahulu, kemudian saki-bakinya diberikannya pula kepada Khalid radhiyallahu anhu. Bariyah radhiyallahu anha adalah seorang hamba sahaya. Beliau telah dibebaskan dan berhak memutuskan pernikahannya. Lalu beliau bercerai daripada suaminya Mughith. Akibat tangisan dan rayuan daripada suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendesak Bariyah radhiyallahu anha jangan bercerai dan tetap menjadi isteri Mughith. Beliau bertanya baginda sama ada itu merupakan perintah atau syur. Apabila diberitahu itu hanyalah sebagai syur sahaja, Bariyah radhiyallahu anha memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut.
Inilah demokrasi yang tulen dan suatu kebebasan sehinggakan seseorang hamba sahaya ataupun seorang kanak-kanak dapat mengecapinya. Semoga Allah mengurniakan kefahaman kepada kita untuk memahami Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya yang tidaklah Rasulullah memaksa orang ikut setiap pendapat yang dia beri itu kan. Ya. Okey. Adik Ustazah nak cakap apa-apa? Itu ada daripada ni lah segi makanan yang disebut ni juga ni, mana ada taujihat lah daripada Rasulullah. Ini menggalakkan kita memakan buah-buahan sebelum menjamah makanan lain. Jadi kita lihat Allah juga ada menyebutkan, Allah menyebut buah terlebih dulu daripada menyebut makanan lain di dalam Al-Quran. Tak kala menyebutkan makanan yang dihidangkan kepada ahli syurga dalam surah At-Tur ayat 22. Wa amdadnahum bifakihatin. Fakihah tu buah. Dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dan semasa ke semasa dengan buah-buahan. Sebut buah dulu, baru sebut walahmim mimma yashtahun, dan daging. Dan daging, lahmin tu daging daripada berbagai-bagai jenis yang mereka ingini. Amdadna tu dia mula dengan amdadnahum bifakihah, buah-buahan dulu, barulah makanan. Wafakihatim mimma yatakhayyarun. Ini dalam surah apa pula? Dalam surah Waqi'ah. Walahmim wafakihatim mimma yatakhayyarun. Ini akan hidangkan kepada mereka buah-buahan dalam syurga daripada apa yang mereka pilih, kan, buah-buahan daripada jenis yang mereka pilih, apa yang mereka pilih. Walahmi tairin, baru sebut daging burung. Walahmi tairin, dan daging burung daripada jenis-jenis yang mereka ingin. Mimma yashtahun. Itulah apa yang kita dapat daripada tajuk ini di antara. Tapi Ustazah, kalau ikutkan pakar pemakanan kan, dia kata sebelum kita ambil makanan yang berat macam nasi kan, kita makan buah dulu. Bila kita makan buah, dia akan membantu proses penghadaman. Maksudnya proses penghadaman kita dah ready menerima makanan, tetapi biarlah lembut-lembut dulu macam buah, bukan makan berat terus. Maksudnya tak mengejut. Dia buat kerja tu kan, bagi buah dulu. Lepas tu baru ambil makanan. Kalau kita ambil makanan selepas kita makan, dia kata makanan tu kan lambat untuk diproses kan. Jadi mungkin buah yang kita makan tu yang kemudian tu di atas akan mengalami proses pembusukan. Itu yang jadi bakteria dalam perut. Nabi dah kaji dulu dah. Nabi dah kaji awal dulu sebelum dietitian kaji. Yalah, maknanya dia tinggal untuk kita kaji. Kita kaji sekarang, kita dapati macam tu dia punya ni kan. Rupanya Nabi dah sebut dah benda tu. Dia tak setuju, supaya kita kajilah, kaji tengok okey ada Tapi kalau kita perhati orang kita makan nasi dulu. Buah kenian. Dan buah. Silap. Mula-mula minum air dulu sebab nak melancarkan proses penghadaman. Air tu buah, minum air kosong dulu ataupun air dululah. Kan air tu lembut kan. Jadi kan proses penghadaman kita kalau kita tak makan, dia akan bukan tertutup, macam sekat. Ketatlah sikit. Bila kita minum air, dia akan mengeluarkan enzim tu. Menolak jadi, dalam saluran. Dia akan keluarkan peringkat awal enzim. Lepas tu bila kita ambil buah, proses penghadaman untuk yang lembut-lembut dulu. Lepas tu barulah kita makan makanan yang berat. Maksudnya dia dah step by step. Tapi kita ni makanlah daging bakar tu dulu, buah perkenian. Kita makan daging bakar dulu. Tekam kat daging dulu. Lepas tu tips satu lagi Kak Mun, waktu makan,
jangan minum air kerana dia akan mencairkan proses penghadaman dan makanan tu akan terus turun ke perut, bukan dalam apa ni yang tempat kita kisar dulu makanan proses tu apa kita panggil pedu. Pedu tu Perut lah, kita perut kan, dalam perut tu kan. Sebab dalam perut dah ada apa cecair khas untuk proses penghadaman tu. Lepas tu kalau lepas makan pun jangan minum air lagi. Dia akan menolak semua makanan. Jadi makanan tak sempat diproses terus masuk ke perut. Itu yang apa-apa pun kalau kita kaji balikkan, Allahu Akbar. Betapa uniknya ciptaan kita. Tapi kita tak tahu. Allah cipta kita. Tengok bagaimana kalau kita tengok. Tapi orang tak banyak suka tengok kan. Operation, medik-mediknya gambar kan. Kebanyakan tak lalu nak tengok kan. Tapi kita patut tengok bagaimana kejadian dalam badan kita. Dalam badan kita ni unik lah. Unik. Sebab kita dah lalui lah. Macam saya dah lalui kan. Yang paru-paru lah, jantung lah, hati lah. You know. Masa buat angiogram saya tengok macam mana proses air tu masuk setiap urat. Dia tunjuk masuk. Cepat tau. Lantas masuk kalau tak ada blockage. Tapi sekarang bila ada blockage macam-macam cara perbuatan boleh buat kan. Balloon lah, stem lah, sekarang netting, macam-macam ada lah. Boleh mengembangkan saluran. You know. Kadang-kadang kita fikir balik kan, ya Allah ya Tuhanku. Uniknya benda-benda ni semua. Bagaimana ya Allah ciptakan. Kita memang tak dapat terfikir di akal kita. Tak dapat fikir. Tak boleh fikir. Kan? Bagaimana setiap urat-urat kita ada 360 urat jugalah yang mana boleh diambil di sini jantung tu. Daripada peha Ustazah kan Ustazah buat tu jantung Ustazah. Daripada betis ni ambil bawa ke jantung. Kita ada spare urat sini 7. Untuk jantung saja 7 dekat betis. Saya tak. Ni wajib balik. Medic is a very nice thing to learn jugalah. Walaupun kita bukan doktor, kita suka tengok. Tapi kan saya dulu terfikir juga kenapa sebanyak-banyak urat kan diambil di bahagian betis. Spare dia kat situ. Kan tumbuh semula kan. Macam. Ustazah dah lalu, Ustazah tahulah tu kan. Maksudnya walaupun jantung tu kan dia terlalu aktif kan. Kalau dia rosak ada spare part lah. Macam ya Allah. Memang tak tahu, selalu dengarkan orang ambil situ. Tapi terfikir saya, kenapa part tu yang diambil? Terfikir juga tapi tak tahu tak pernah bertanya pula pada doktor-doktor. Saya ni sebenarnya jadi mangsa juga sebab apa? Saya punya urat ni dia ambil mula-mula daripada betis kanan. Tahu dia tak jadi ambil. Dia kobek sampai besar jadi luka tu. Lama sebab pula saya derita sakit. Mungkin urat dia tak elok lah kot. Ya. Itu dah ambil pula sebelah kiri. Ya Allah, dah belah saya. Kadang-kadang ada blockage, crosswind. Crosswind tu macam lemak tu dalam tu, salah. Jadi kalau ada lemak dalam saraf tu tak boleh digunakan untuk hati. Tak boleh. Because kaki kita selalu jadi urat hijau tu. Urat hijau tu. Pula yang lebih sakit bukan dada ni, lebih sakit pula ni tang betih ni. Sakit tu. Dia macam dia kobek-kobek. Ustazah dapat jalan ni Ustazah. Satu pengalaman yang tak dapat dibeli lah. Yalah. Tapi macam Ustazah dah ada pengalaman macam tu kan. Daripada peristiwa Ustazah dululah barulah nampak gambaran. Gambaran lah yang jantung tu boleh. Diri kita sendiri ada spare part untuk organ yang paling penting yang ada kemungkinan untuk rosak awal. Dua spare part lah saya. Itu spare part daripada betis untuk tu lah untuk yang tersumbat tu. Kerana satu lagi alat daripada luar lah, iaitu kata daripada kulit
kulit lembu ke apa tu untuk letak kat apa ni saya punya apa tu yang satu lagi dia buat pembedahan tu. Ah, kulit ni lah. Apa yang saya punya tu, yang saya punya satu lagi yang kita punya Jantung ke atau kaki tu saja? jantung. Yang ni satu lagi yang Liver, saya punya paru-paru. urat tu dah jadi keras tu. Dia kena ganti. Urat yang keras tadi tu. Urat yang keras tadi tu. Saya rasa Kak Rozan pun ada pengalaman ni. Perubatan. Kan? Betul tak? Macam-macam ada. Datuk pun ada juga, walaupun is a minor operation tangan you. Yang Ustazah punya tu wah tu Ustazah. Wah. Satu lagi Yang tu yang dia nak buat sangat-sangat. Tapi tak tahu bila buat apa tu, cek tu, dia kata ada juga sumbat, kita buat siap lah dua-dua kali. Untuk lah sekali. Injap. Itu yang saya nak check ni 7 bulan 9 ni, takutlah. Ada parts apa? You are about your abdomen or your colon? Colon, heart, slip disc tekuk banyak. Merah. Cervical. Bulan cervical. Tengkuk cervical. Cervical. Cervical is because due to apa? Disc dan nipis. Disc nipis. Disc dan nipis. Cervical. Cervical ada 7 lapis. Cervical tengkuk ada 7 lapis. Thorax daripada tengkuk ke bawah ada 12 lapis. Saya punya daripada C3 sampai C7 collapse. Wow. Macam ibu lah, ibu Jah lah. Ibu Jah. C1 sampai C7. Cervical ada 7. Thoracic tulang belakang ada 12. Bawah lagi lumbar ada 5. Bawah ada 5. Tapi lumbar ni satu benda yang sangat-sangat berbahaya daripada tengkuk. Kalau lumbar collapse tak boleh langsung berdiri lah. Kaki tak boleh rasa. Yes. So colon also is another part lah. Saya keluar dulu saya ada kerja. Okay. Baik, kita pun nak. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Ustazah nak baca doa ke? Kita jumpa besok ya Ustazah. Ya. InsyaAllah. Selamat. Dan latihan meraban. Minggu depan kita cuti ke? Tak, kita tak cuti. Cuti sekolah tak cuti Tengok keadaan. Banyak orang tak ada. Kalau buat survey. tak ada. Buat survey. Ya. Okay. Sampai sini saja ke kita? Nak berhenti? Buka surat berapa? 219. Ni cara minum. 219. 219. Habis. Sampai sini je lah kot, nak masuk asar lah. Ya. Nanti minggu depan kita mula dengan cara minum Rasulullah. Ada Ustazah, satu lagi ada sengat benar. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay. Doa penutup lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. اللهم إنا نستودعك يا الله. اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اسماء الحسنى. اللهم يا قوي
Allahumma ya Allah, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya Allah, ya qawiyyu ya matin, nas'aluka biqudratika wa biquwwatika an tamuddana fi jami'i quwana wa jawarihina adh-dhahirah wal batinah biquwwatin min quwwatik wa qudratik min qudratik. نقدر ونقوى بها على القيام بما كلفتنا من حقوق ربوبيتك وندبتنا إليه منها فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك وعلى التمتع بكل ما حولتنا من نعمك التي أبحتنا لنا من دينك ويكون ذلك على أصلح الوجوه وعدلها وأحسنها وأفضلها مصحوبا بالعافية والقبول والرضا منك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang maha kuat, ya Qawi, ya Allah yang maha kukuh, ya Matin. Kami memohon dengan kekuasaanmu dan kekuatanmu agar engkau limpahkan pada seluruh potensi dan anggota badan kami yang zahir maupun batin dengan kekuatan dari kekuatanmu serta kekuasaan dari kekuasaanmu sehingga kami mampu menggunakannya sesuai dengan kewajipan yang engkau amanahkan kepada kami dari hak-hak ketuhananmu dan sarananmu yang engkau kami laksanakan kepadamu dan pada makhlukmu agar semua itu dapat dipenuhi dengan bentuk selurus-lurusnya, seadil-adilnya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya, disertai dengan afiat, perlindungan, dikabulkan dan keredaan darimu. Wahai Tuhan yang maha penyayang di antara seluruh yang maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih